tuan-tuan surau, bapa-bapa, ibu-ibu, dan juga semua jemaah yang hadir pada malam ini, dan juga tidak lupa pada ceramah pembicaraan kita malam ini, iaitu yang berbahagia Ustaz Ahmad Suti Nurani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah SWT pada malam ini kita dalam majlis ceramah bulanan kita bersama-sama dengan berbahagia Ustaz Haji Ahmad Suti Nurani. Ini adalah kali kedua Ustaz hadir di surau kita. Saya dan tidak boleh masa berjemput kepada Ustaz untuk menyampaikan ceramah beliau dengan tajuk Rawat Hati Berkat Menanti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim, alimna min ilmika kama tarda bihi anna. Ya halim, khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma alimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Pada hati-hati mereka tersebut mempunyai penyakit. Lalu dengan penyakit itu Allah tambahkan lagi penyakit-penyakit yang lain. Hasil daripada berpenyakitnya pada hati mereka tersebut. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Bagi mereka itu, setelah mana mereka tidak pandai nak merawat hati mereka tersebut, bagi mereka Allah telah sediakan azab yang amat pedih terhadap pendustaan yang telah mereka lakukan itu sendiri. Surah Al-Baqarah. Yang dihormati pengurusi dan ahliatan kuasa surau, pimpinan-pimpinan di semua peringkat, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita pada Allah di atas nikmat peluang panjangnya umur kita ini. Saat mana kita sedang berkumpul ini, kita berada pada satu masa yang menjadi sejarah dalam dunia, di mana manusia sedang dimatikan oleh para malaikat Allah dalam keadaan jumlah hampir 893,000 manusia yang mati dengan penyakit COVID ini. Tak pernah lagi dah Allah jadikan penyakit kemudian mati ramai dengan penyakit yang mati ramai kecuali sejarah kita berada sekarang ini. Yang kena saja lebih kurang dekat dengan 27 juta manusia. Manakala yang mati saja hampir 1 juta manusia. Kalau kita duduk renung sorang-sorang dalam sejarah sebelum daripada ini, ada dah penyakit yang pernah menderitai di kalangan umat manusia. Penyakit taun amwas yang berlaku di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Mati tak ramai, lebih kurang 20,000 orang lebih saja. Yang mati di antaranya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Ubaidah Al-Jarrah, di antara sahabat-sahabat yang besar yang mati dan terkorban
dalam peristiwa ini. Manakala COVID-19 ini ramai nama-nama besar dunia, termasuk pemain bola, termasuk dengan artis-artis, dan termasuk di kalangan orang-orang yang nama-nama mereka disebut dalam dunia. Kemudian Allah matikan mereka dengan pandemik yang sedang berlaku ini. Kita pula alhamdulillah Allah panjangkan lagi umur kita. Allah bagi peluang lagi untuk kita tak masuk dalam senarai nama orang yang dimatikan oleh malaikat Allah. Kita kena rasa syukur pada Allah. Syukur kerana apa dia? Kerana Allah masih lagi memberi peluang pada kita supaya kita meneruskan perjalanan hidup kita ini. Tetapi janganlah kita sangka bila kita tak kena COVID-19 ini maka kita tak mati-mati. Jangan kita rasa bahawa kita ni terlepas daripada kematian. Kerana depan kita ni akan berlaku juga kematian. Kematian dalam hidup kita. Yang kita akan, boleh jadi kita tak mati kerana penyakit COVID-19. Tapi Allah matikan kerana sampai ajal kita. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah sebut, bila sampai ajal pada di kalangan seseorang tersebut, Allah tak tangguh walaupun sedetik, dan Allah tak percepat walaupun sesaat dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabat yang dihormati sekalian, bila Allah kurniakan peluang pada kita ini, apa yang perlu kita buat di saat mana sebegini? Salah satunya tajuk yang diminta supaya saya bercakap pada malam ini. Perbetul dan kita sentiasa luruskan hati kita. Hati kita ni perlu kita jaga dalam kehidupan kita. Selain daripada kita sibuk jaga badan kita, antara anggota badan yang perlu kita jaga sangat ialah jaga hati. Jaga hati ni di antara anggota badan yang perlu kita ambil berat dalam hidup kita. Orang kita dia jaga penjarakan, dia jaga tak bersalam, dia jaga pada diri kita takut nanti ada COVID sama-sama kita. Betul lah yang tu. Tapi orang kita dia tak jaga hati. Tak jaga hati yang mula dalam hidup kita ni berpenyakit dan berpenyakit. Boleh jadi kita tak kena penyakit zahir. Tapi penyakit batin ramai di kalangan kita kena. Kita tak nampak penyakit batin inilah yang lebih bahaya daripada penyakit yang zahir ini. Penyakit zahir boleh jadi kita rasa kita minta jauh daripada Allah. Ya, kita selamat. Tapi ramai mana di kalangan kita kena penyakit hati. Penyakit hati inilah yang di kalangan kita biarkan. Orang kita dia biarkan. Lama-lama hati kita ni kalau berpenyakit, tak apa juga. Tapi masalahnya hati kita mati dahulu sebelum daripada jasad kita mati. Ramai mana orang yang hati dia mati, tapi jasad dia masih lagi hidup. Hati dia tak ada dah perasaan, tak ada perasaan. Orang panggil demikian. Dia tengah azan, dia tak ada perasaan. Dalam hidup dia tak rasa pada diri dia waktu mana dia buat dosa. Dia tak rasa dalam hidup dia bila dia tak boleh baca Quran. Dia tak rasa dalam hidup dia ni untuk dia nak jaga hati dia ni, perasaan pada diri dia. Tak timbul dah. Yang ada jasad dia masih hidup. Hati telah mati pada diri seseorang. Kalau hati mati, kemudian jasad masih hidup, jadi masalah dalam kehidupan di dunia ini. Sebagaimana kenderaan yang bergerak tanpa ada pemandu, dia panggil demikian. Mana-mana kenderaan yang bergerak tak ada driver. Tuan-tuan ingat ke tuan-tuan boleh rasa selesa ke dengan pengenderaan demikian? Kecuali LRT lah, senang kita. Nak sebutnya, mana-mana kenderaan perlu ada pemandu dia. Dalam hidup kita ni ada pemandu yang Allah jadikan. Pemandu kita ni apa dia? Hati kita. Hati kita ni dipanggil raja kepada segala anggota badan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Ala inna fil jasadi mudghah." Hendaklah kamu tahu dalam tubuh badan kamu itu ada segumpal darah.
Iza salahat salahal jasad kullu. Kalau baiknya gumpal darah tu baiklah seluruh tubuh badan kamu yang lain. Wa iza fasadal jasad kullu. Kalau buruk darah tu, maka buruklah seluruh tubuh badan kamu yang lain. Ala wahyal qalb. Rasulullah sebut, naklah kamu tahu, itulah yang namakan dengan hati. Hati ini merupakan raja kepada anggota badan kita. Lalu kebanyakan alim ulama dia kata, dalam hidup ni kamu kena jaga yang ni, jaga hati yang utama. Bukan sekadar dia raja. Kita kena tahu hati kita ni bukan sekadar raja, bahkan dia tempat pandangan Allah. Allah dia tak pandang kita luaran. Allah tak pandang kecantikan kita. Allah tak pandang kepada harta benda kita. Allah tak pandang yang namakan dengan apa dia, kekuatan kita, pengaruh kita. Tapi yang Allah pandang hati kita dan amalan kita. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah tak pandang luaran kamu. Luaran kamu tu tak dipandang oleh Allah. Tapi yang dipandang oleh Allah, walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dipandang oleh Allah ialah hati kamu, wa a'malikum, dan amalan kamu. Dua, saya nak sebut kenapa besarnya hati dalam hidup kita. Hati ni jadi besar sehingga kan datang tajuk kita malam ni, diminta supaya saya ulas tentang tajuk ini. Yang ketiga, kenapa kita kena jaga sangat hati? Kerana hati ni tempat bertembung di antara syaitan dan juga malaikat. Malaikat dia berebut kat sini lah, dan syaitan pun dia berebut tubuh badan kita. Dia bukan berebut mata kita, dia bukan berebut yang namakan dengan jasad kita, tangan kita. Dia tak berebut kaki kita. Syaitan dan malaikat tak berebut yang ni. Tapi dia berebut kat mana? Berebut dekat hati kita. Hati kita ni sedang direbut oleh syaitan ke oleh malaikat. Dalam hidup kita ni, jangan biarkan direbut oleh syaitan, sehingga bila syaitan masuk, malaikat akan keluar. Bila malaikat masuk, syaitan akan keluar. Yang ni yang menyebabkan alim ulama diajar, jaga hati, jaga sangat, jangan biarkan syaitan masuk. Kerana pintu-pintu syaitan masuk dalam tubuh badan kita ni terlampau banyak sangat untuk senang syaitan masuk dalam tubuh badan kita. Bila pintu kita buka, maka syaitan masuk dalam tubuh badan kita. Bila kita buka pintu ni, bila kita marah, terlampau marah, syaitan senang masuk dalam tubuh badan kita. Bila kita buka pintu ni dalam hidup kita, bila kita terlampau kenyang, syaitan masuk juga dalam tubuh badan kita. Katanya Dr. Fathiyakan dalam kitab dia Madza ya'ni intima'il Islam, dalam apa erti saya menganut Islam, katanya Dr. Fathiyakan ada 10 pintu yang biasanya syaitan masuk dalam tubuh badan setiap di kalangan kita. 10 pintu tu kita kena berusaha untuk tutup, jangan buka. Nanti kalau kamu buka, syaitan masuk. Dia masuk kat mana? Dia pergi pada hati kita ini sendiri. Tiga sebab yang keempat, alim ulama sebut lagi, kenapa kita kena jaga sangat, kena kawal sangat hati kita ni? Sebab di sinilah tempat simpannya iman. Iman ni dalam tuadan kita ni, keimanan kita ni, di sinilah tempat yang disimpannya iman. Dalam tuadan kita ni, kita nak tahu kita banyak tak banyak, kuat tak kuat, yang disebut dengan agama pada tuadan kita tengok bagaimana kekuatan iman kita. Ada orang bila dia kena serang je, mula-mula dia kena serangan takwa. Takwa kat luar ni, dia panggil demikian. Takwa ni menipis, dia kena pada hati. Hati kita ni pula kena serang, dia kena pada iman. Iman kat dalam, dia panggil demikian. Faham ke tak faham? Buat faham lah sana. Macam dah menung dah ni. Dalam diri kita ni, dia ada 3 lapisan. Islam diajar kita lapiskan pada diri kita ni, nak kawal iman. Lapisan pertama dia panggil takwa. Takwa ni yang sentiasa disebut, usikum wa iyaya bitaqwallah. Hari Jumaat disebut, saya berpesan pada kamu dan saya supaya bertakwa pada Allah.
Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman pada Allah, bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu biarkan kamu mati kecuali saat mana kamu mati kamu benar-benar seorang Islam. Allah pesan demikian. Takwa ni kat mana? Takwa ni kat luar daripada hati. Hati ni kat lapisan yang kedua. Dia panggil demikian. Lapisan kedua. Lapisan kedua ni kita lapis apa dia? Kita lapis dalam hati kita ni iman. Ni iman. Iman berada dalam lapisan hati kita. Satu orang kita kalau kena sindir, dia terasa kat mana? Terasa kat hati. Kalaulah iman dia kuat, dia tak terasa. Kena sindir tak terasa. Kena orang caci maki dia, dia tak peduli. Tapi bila Allah sindir dia, dia terasa. Kerana apa dia? Kerana iman dia ada. Orang yang ada iman, dia cepat terasa dengan sindiran Allah. Allah sindir sikit-sikit je, dia terasa terus. Tapi kalau orang sindir, dia tak ambil peduli. Kerana apa dia? Kerana iman dia kuat. Itu lapisan, dia panggil demikian. Oleh demikian, Islam suruh jaga hati. Jaga hati dalam hidup kita. Ini 4, sebab yang keempat. Sebab yang kelima, kenapa Islam suruh kawal sangat hati? Ini sebab yang paling penting. Kerana hati ni berbolak-balik. Senang berbolak-balik. Bahasa yang mudah, senang lompat parti, dia panggil begitu. Itu senang pada diri kita. Hati kita ni kejap je kita boleh berbolak-balik. Tuan-tuan perasan tak bagaimana kita senang berkelahi suami isteri? Senang je berkelahi suami isteri. Senang je pada kita untuk benci anak menantu. Senang je dalam hidup kita ni untuk kita ni tak suka dengan orang tu, tak suka dengan orang ni. Kerana hati ni berbolak-balik. Dalam hadis Rasulullah sebut hati manusia ni lebih laju daripada air yang menggelegak. Lebih laju kalau dia nak berbolak-balik itu, lebih laju dalam hidup dia untuk bertukar-tukar perasaan. Kita ni senang untuk kita nak jadi begitu, jadi begini sekejap je dalam hidup kita. Lalu Islam diajar supaya bila kita jaga hati, nak suruh jangan berbolak-balik. Berbolak-balik, biar tegak dengan apa dia, biar tetap dalam hidup kita. Lalu kita baca doa, nak suruh tetap hati kita ni. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mulut kita baca doa, wahai Tuhan yang membolak-balik hati manusia. Yang boleh bolak-balik hati manusia ni siapa? Allah. Allah berbolak-balik dalam hati kita ni kejap. Dalam diri kita ni pusing-pusing. Suka sekejap, benci sekejap. Benci, kemudian dendam. Kemudian dia tukar-tukar. Perangai dalam jiwa kita ni. Perangai kita ni jadi demikian. Lalu dalam keadaan demikian, kita minta dengan Allah. Ya Allah, tolonglah jadi aku orang yang jenis tak lompat parti, ya Allah. Jadilah aku ni orang yang tetap pendirian dalam hidup. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Tolong tetap hati aku ni biar tetap dengan agama kamu. Wa ala ta'atika, biar aku ni semakin taat pada kamu, ya Allah. Semakin tua aku, semakin taat. Semakin aku dekat dengan menghadap depan kamu, semakin soleh dalam hidup aku. Wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lalu kita sebut, maha suci kamu ya Allah, aku ni sentiasa buat zalim pada diri aku sendiri ya Allah. Ni tuan-tuan boleh tengoklah dalam hidup kita ni kan, orang ni boleh berubah-berubah. Ramai mana kita tengok, dulu kita kecam artis kan, artis-artis, kita kata jahatnya artis ni begini. Tapi Allah balikkan hati dia, berubah artis tersebut kan. Berubah jadi ustazah pilihan, dia panggil begitu. Jadi semakin baik. Kita tumpang ilmu dengan artis-artis yang dulu teruk-teruk, tiba-tiba dia berubah menjadi ustaz dan ustazah. Ustaz-ustazah berubah jadi artis-artis pula. Yang berubah jadi artis, tak boleh cari makan lah dengan jadi ustaz ni. Nyanyilah pula senang. Kita berjogetlah pula, kita berubah kan dalam hidup ni. Berubah ni kenapa? Kerana hati yang tak dijaga. Hati yang tak dijaga ni benda yang bahaya dalam Islam. Islam dia suruh sangat. Kerana hati kamu berbolak-balik, maka di waktu ini kamu kena jaga dalam hidup kamu. Jaga tu
saya nak sebut sikit lagi. Macam mana kita nak jaga hati kita ni supaya jangan berbolak-balik pada diri kita ni sendiri. 5. Yang keenam, kenapa Islam suruh kita kawal sangat hati kita ni? Jaga sangat hati. Kerana hati ni menentukan pengakhiran kehidupan kita. Penentuan kehidupan kita berdasar pada hati kita. Berdasar pada hati kita. Bukan sekadar pada mulut kita saja, tidak. Tapi pada akhir perjalanan hidup kita didasari dengan hati kita. Hati kita ni saat mana kita dekat nak menghadap depan Allah, kita ni suka ke kita benci? Ini jadi demikian. Dekat-dekat nak mati ni, benda yang kita kena jaga sungguh, biar hati kita ni seronok nak berjumpa dengan Allah. Suka nak berjumpa dengan Allah. Bila dekat kita nak menghadap depan Allah, jangan sampai peringkat hati kita ni jadi benci nak berjumpa dengan Allah. Jangan kita jadi nak marah. Bila dekat nak meninggal dunia, kita sibuk tanya, kenapa aku ya Allah kena mati? Aku baru 63 tahun. Orang lain 93 tahun tak mati-mati lagi. Kita sebut demikian. Kenapa aku ya Allah? Aku baru 1 penyakit. Orang lain ada 7 penyakit tak mati-mati lagi. Ini dipanggil kebencian kita kepada Allah. Jangan demikian. Bila dekat nak meninggal dunia, Allah sebut dalam hadis kursi, man ahabba liqa Allah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah. Siapa-siapa yang dia seronok nak berjumpa dengan Allah, Allah tak sabar-sabar nak berjumpa dengan dia. Kalau dia ni tak sabar nak berjumpa dengan Allah, suka dia. Bila dekat nak meninggal dunia tu, suka dia. Macam mana dia suka? Hati dia ni rasa gembira. Bila tengok malaikat mula berduyun-duyun turun, malaikat dah mula berdiri depan muka dia, tiba-tiba malaikat bagi salam, Assalamualaikum ya fulan bin fulan. Disebut salam tu, dia pun sebut terus, Waalaikumsalam ahlan wa sahlan. Disebut demikian, selamat datang dan selamat berkunjung tiba pada saya. Kemudian malaikat sebut pada dia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Waktu mana sebut, wahai jiwa yang tenang, balik pada Allah, balik. Allah dah panggil dah balik sekarang. Balik, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu di kalangan hamba-Ku dan kamu masuklah dalam syurga-Ku. Senyum terus, berpeluh atas dahi. Mula peluh atas dahi, kembang kempis hidung. Nampak air mata jernih mula keluar. Tanda apa dia? Tanda hati dia tetap tegak di saat mana dia nak menghadap di hadapan Allah. Mulut dia, bila mereka mula masuk saja dan dia pun sebut terus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan melainkan kamu ya Allah. Aku ni sentiasa buat khianat sepanjang masa pada diri aku sendiri ya Allah. Mulut dia diulang, la ilaha illa anta. Kemudian sampailah naik roh dia ni, dia rasa sampai peringkat di dada dia tu, dia pun mula sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni tanda di antara orang yang tetap hati dia. Para hadirin sekalian, barulah kita boleh jaga ni sampai 6 perkara yang saya sebut ni. Bila kita jaga-jaga ni, kita akan kemuncak kita. Bukan keberkatan saja yang kita dapat, syurga yang sedang menanti bagi orang yang menjaga hati dia. Orang yang boleh jaga hati, dia bukan keberkatan saja yang dia kena faham dalam hidup dia. Benda yang besar pada diri dia untuk dia dapat apa dia dalam hidup ni, syurga. Syurga yang sedang menunggu orang yang menjaga hati. Dalam hidup dia, dia boleh kawal hati dia. Daripada sinilah kita akan tanya, kenapa kita dapat syurga Ustaz? Kita akan tanya lagi, untuk apa mestikah kita dapat syurga pada diri kita? Kita tanya balik, kita hidup atas dunia ni kita kejar apa? Saya pernah sebut yang ni rasanya pada tuan-tuan. Tuan-tuan turun daripada rumah, tuan-tuan turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Tuan-tuan kejar apa dalam hidup tuan-tuan? Tuan-tuan nak apa dia sebenarnya dalam hidup? Ada yang jawab, saya kejar harta Ustaz. Saya nak harta biar banyak. Kita tanya balik, Allah jadikan kita ni untuk cari harta ke? Kita hidup atas dunia ni, memang Allah ciptakan kita untuk dapatkan harta? Tak. Islam dia tak ajar
hidup mengejar harta. Islam dia tak ajar demikian. Kerana harta ni Allah dah tulis dah untuk diri kita banyak mana di kalangan kita. Kita dah tahu dah orang ni rezeki banyak mana, orang ni bagaimana. Kerana apa dia? Kalaulah harta dia menjadi nilai ukur di sisi Allah, mana banyak harta kita dengan harta yang dimiliki oleh Qarun sebelum daripada ni. Qarun jauh lebih banyak daripada kita kan. Kaya tak kaya Qarun, yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun tu sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda. Yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun. Bawa anak kunci je baru, bukan bawa harta lagi pun. Yang bawa anak kunci je pun. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Allah tenggelamkan Qarun dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta setiap kali mana terbit matahari. Terbit je matahari, tenggelam 70 hasta dalam muka bumi. Terbit lagi matahari, tenggelam lagi 70 hasta dalam muka bumi. Datang orang Melayu kita sibuk buat program mencari harta Qarun di pagi. Elok Qarun tenggelam, kita sibuk cari. Berkejaran tiap-tiap hari. Kejar harta dalam hidup. Lalu kita kata, habis kalau kamu tak kejar harta, kamu kejar apa? Ada yang jawab, saya tak kejar harta Ustaz. Habis kamu kejar apa? Saya kejar tahta. Dia sebut demikian. Tahta, saya berebut nak pegang jawatan. Nak pada jawatan. Jawatan bukan besar sangat pun. Jawatan kecil pun berebut orang kita. JKKKKKK. Jawatan paling halus berebut. Datang Nabi Muhammad, Rasulullah ajar, hidup ni jangan berebut nak pada jawatan. Seboleh mungkin jangan pegang jawatan. Kalau tak pegang jawatan, itu lebih mulia daripada ada jawatan. Islam dia ajar demikian. Hidup ni bukan mulia dengan ada jawatan. Mulia kalau tak ada jawatan. Rasulullah ajar demikian. Kalau kamu ada jawatan, kamu kebanyakan orang pegang jawatan, dia akan menyesal di hadapan Allah. Menyesal depan Allah. Tuan-tuan ingat, jangan ingat mulia, pegang jawatan ni jangan. Kita pegang je pengurusi persatuan penduduk, misal contoh. Kita jadi pengurusi persatuan penduduk je. Masuk kubur je, malaikat tanya terus. Kamu pengurusi persatuan penduduk kan? Kita jawab, ya. Dalam penduduk kamu tu, berapa orang yang minum air ketum? Senang kita. Dalam penduduk kamu tu. Dalam penduduk kamu tu, berapa orang yang tak semayang? Dalam kamu jadi pengurusi persatuan penduduk tu, berapa orang yang tak tutup aurat? Tu baru pengurusi persatuan penduduk bangsa Puri je baru. Bukannya jadi yang berhormat lagi. Bukan jadi yang amat berhormat lagi. Jadi pegang jawatan je. Tuan-tuan jadi jawatan AJK Surau ni pun tuan-tuan menyesal nanti. Tuan-tuan menyesal nanti. Masuk dalam kubur, mereka tanya terus, kamu AJK Surau kan? Ya, saya AJK Surau. Subuh pagi tadi datang tak? Subuh pagi tadi. Tanya soalan, kan ramai pula letak jawatan malam ni. Saya sebut macam ni, ramai tak nak jawab pegang jawatan. Seboleh mungkin jangan pegang jawatan. Saya nak sebut, tolong jangan pegang daripada pegang. Tuan-tuan pegang je, tuan-tuan kena jawab depan Allah. Tuan-tuan jangan rasa mulia dengan jawatan. Laisa tashrifan walakin taklifan. Pegang jawatan ni satu tanggung yang kena jawab depan Allah. Pegang, kita pegang mana-mana kedudukan. Kita jadi suami orang pun menyesal di akhirat Allah. Jadi suami orang, jadi isteri orang pun menyesal. Allah kita ni, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari masing-masing melarikan diri. Suami melarikan diri daripada isteri, isteri melarikan diri daripada suami, anak-anak melarikan diri daripada mak ayah. Semua melarikan diri. Kenapa nak lari? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari masing-masing memikir macam mana nak suruh selamat diri masing-masing. Tu lari, suami lari daripada isteri. Bila berjumpa tu, isteri sebut terus, engkau jangan mengaku engkau suami aku. Suami pula sebut, engkau jangan mengaku engkau isteri aku. Jangan mengaku. Kenapa jangan mengaku? Masing-masing dakwa-dakwi akan berlaku. Isteri akan dakwa suami, aku kahwin dengan mamak ni lah ya Allah, yang menyebabkan aku jatuh dalam neraka kamu ya Allah. Aku kahwin dengan si Minah ni lah ya Allah, aku jadi begini ya Allah. Masing-masing akan dakwa-dakwi. Kenapa dakwa-dakwi ini tersebut? Kerana tak boleh tunai tanggungjawab. Tak tunai tanggungjawab.
Tuan-tuan jadi suami orang, nak sebutnya, isteri kita tak reti semayang, tuan-tuan kena jawab depan Allah. Isteri kita tak kenal, tak bersih darah dia, kita kena jawab depan Allah. Kita kena jawab. Isteri kita tak tutup aurat, kita kena jawab. Tu baru isteri seorang, kena isteri 4. Sorok pula tu, misal contoh. Nak sebutnya gambaran bagaimana dia nak dakwa-dakwi di pada mahsyar Allah. Kalaulah jawatan ini kemuliaan, pegang jawatan ini mulia, mana besar jawatan kita dengan jawatan Fir'aun sebelum daripada ini. Jawatan Fir'aun jauh lebih besar daripada kita kan. Sampai Allah rakam dalam Al-Quran, bila Fir'aun dia rasa besar diri dia mengaku, dia sebut ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling agung, katanya Fir'aun. Waktu mana Fir'aun mengaku dia Tuhan, terkejut Iblis terkejut, katanya Iblis. Ada juga makhluk manusia ni pergi mengaku dia Tuhan. Aku sendiri pun tak mengaku dia Tuhan. Kenapa Fir'aun mengaku dia Tuhan? Kerana Fir'aun tak pernah rasa sakit dalam hidup Fir'aun. Fir'aun kencing manis tak pernah kena. Fir'aun gaut tak ada gaut. Fir'aun disebut dalam kitab tak pernah bersin dalam hidup. Bersin pun tak pernah. Dalam satu kitab yang lain disebut, saya pernah baca kitab tu, dia sebut Fir'aun tak pernah menguap. Menguap pun tak pernah. Allahu Akbar. Kita ni cuba tunggu kejap-kejap lagi. Tunggu sikit-sikit lagi je, menguap terus tak boleh. Tapi jangan pula tak menguap. Orang tanya kenapa tak menguap? Lawan Fir'aun sekali Ustaz. Nak lawan Fir'aun dia. Hidup kita ni kita kejar apa? Dalam hidup kita. Ada yang jawab, nak jadi cantik. Sibuk dengan kecantikan. Nak jadi cantik ni satu penyakit. Orang perempuan sibuk nak memutihkan wajah. Muka dah putih, lengan hitam legam dipanggil. Yang lelaki sibuk nak berbadan sadu. Berbadan sadu. Ni penyakit orang lelaki. Sadu ni tahu makna apa dia? Sasa bodoh dia panggil. Nak sebutnya, kejap lagi nak sepak bola, pukul 9, pukul 10 malam, pukul 11 malam, pukul 12 tengah malam, 1 pagi main futsal lagi. Kita tanya anak-anak muda tersebut, kamu nak bangun tahajud pukul berapa dalam hidup kamu? Kalau pukul 1 pagi sepak bola lagi, 10 malam sepak bola lagi, kamu nak bangun tahajud pukul berapa dalam hidup kamu? Dalam hidup kamu ni kamu dah berketul, kamu nak buat apa? Berketul tersebut jawab, untuk pakai seluar dalam, naik pentas Ustaz. Tu je nilai. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar, hidup ni jangan kejar harta, jangan kejar tahta, jangan kejar rupa. Habis tu kena kejar apa? Hidup ni sibuklah mengejar syurga. Mengejar syurga ni menjadi keutamaan. Macam mana nak dapat syurga? Hati kamu kena jaga. Kalau kamu tak jaga hati kamu, kamu tak jumpa syurga dalam hidup kamu. Dalam hidup kamu ni, kamu tak jumpa syurga bila kamu tak boleh jaga hati. Atas dunia ni, sepanjang kita hidup atas dunia, jaga hati. Nak suruh apa dia? Bila kamu mati, kamu berjumpa dengan syurga. Orang yang boleh jaga hati, dia akan dapat syurga. Dia bukan sekadar dapat keberkatan dalam kehidupan dia, tetapi yang paling utama, dia dapat syurga Allah. Orang yang boleh baca Quran, dia dah mula peringkat permulaan mengawal hati. Nak kawal hati, mesti baca Quran. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan nak kawal macam mana hati tuan-tuan? Nak kawal macam mana? Allah jadikan Quran ni, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa hudan wa rahmah. Allah sebut demikian. Kami turunkan Al-Quran, dia jadi ubat dalam hidup kami. Wa shifaa'un wa hudan, dia jadi petunjuk dalam hidup kami. Wa rahmah, dan kami jadikan merupakan peringkat petunjuk dan hidayah dalam hidup kami. Allah sebut lagi, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun." Allah sebut demikian. Kalau kamu boleh lihat Quran tu diturun di atas bukit, gunung ganang, la ra'aitahu khashi'an, bukit itu menjadi takut, bergegar,
mutasaddian, mengecut, kemudian pecah lebur min khasyatillah, kerana takutnya pada Allah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas. Demikian kami jadikan Al-Quran ini dicontohkan pada manusia, pada hati-hati manusia, la'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka berfikir terhadap kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Quran satu cara untuk nak mengawal hati kita, nak kawal hati kita dengan Quran. Tuan-tuan mesti boleh baca Quran. Jangan tak boleh baca Quran. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan mati masuk dalam kubur, confirm tuan-tuan tak berjumpa syurga Allah. Tak percaya, cuba try mati tak percaya. Nak jumpa ke tak jumpa? Saya nak sebut Quran ni menjadi hudan linnas. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Allah sebut demikian. Lalu Quran mesti boleh baca. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan tak boleh kawal hati tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh kawal hati tuan-tuan. Tuan-tuan tolong datang ke surau, ke masjid. Bagi tahu pada AJK surau, saya di antara ahli qaryah yang tak boleh baca Quran. Saya takut saya mati, saya tak lepas masuk dalam syurga Allah. Awal-awal lagi sebut demikian. Bagi tahu pada AJK surau, saya di antara orang yang saya takut saya mati, saya tak lepas menghadap depan Allah. AJK surau tolong umum pada ahli qaryah. Mana-mana ahli qaryah yang tak boleh baca Quran, tolong senarai nama dia. Nama tu macam senarai orang yang datang ke surau, ke masjid ni, bagi nama, bagi nombor telefon, bagi alamat. Orang yang boleh baca Quran, tolong senarai nama mereka yang boleh baca Quran, bagi nama, bagi alamat, bagi nombor telefon. Sedarakan mereka, ketemukan di antara mereka sebut, supaya dapat membaca dan belajar Al-Quran di antara satu sama lain. Ni nak kawal hati dalam hidup kita. Bila kita boleh kawal yang ni, insya-Allah kita boleh selamat. Yang pertama dipanggil demikian dalam kehidupan kita. Bagi tahu pada AJK, jangan malu bagi tahu pada AJK, saya antara ahli qaryah yang tak boleh baca Quran. AJK pula jangan jawab, sebenarnya jangan takut, saya pun tak boleh baca juga. Jangan jawab demikian, buat malu company je. Jangan kita jawab demikian. AJK kena ambil berat terhadap ahli qaryah yang tak boleh baca Quran. Kenapa dia? Ahli qaryah tak boleh baca Quran, dia tak boleh kawal hati. Dia tak boleh kawal hati ni. Nanti dia akan mengamuk. Dia tengok tulisan-tulisan dia dalam Facebook, tengok tulisan-tulisan dia dalam WhatsApp group. Cuba tengok orang yang tak boleh baca Quran, macam mana dalam hidup dia. Dia tak terkawal pada diri dia. Kata-kata, bahasa dia akan tuduh alim ulama ni penunggang agama. Dia akan kata macam-macam gaya pada alim ulama. Kenapa? Quran pun dia tak boleh baca. Quran yang orang boleh baca Quran, dia jadi pengawal dalam hidup dia. Kawal hati dia, tidak mudah untuk dia nak menuduh orang, tak mudah untuk dia nak berdendam dengan orang, tak mudah dalam hidup dia untuk dia melaksanakan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Kenapa dia? Hati dia dalam keadaan bersih. Yang pertama. Yang kedua, nak suruh hati kita terkawal, jaga hubungan kita dengan mak ayah. Jaga hubungan dengan mak ayah, terutama bagi orang lelaki. Orang lelaki jangan singgung hati mak ayah kalian. Siapa-siapa yang dia nak suruh terkawal hati dia, jaga hubungan dia dengan mak ayah dia. Jangan sampai peringkat dia tak boleh jaga hubungan dia dengan mak ayah dia. Jangan sampai peringkat mak ayah dia terasa hati dengan dia. Jangan. Ibu, perhatikan orang lelaki, kalian tak jaga hubungan dengan mak ayah, kalian meninggal dunia, mak ayah terasa hati, kalian tak berjumpa syurga Allah. Tak jumpa syurga Allah. Maknanya orang nak kawal hati, jaga hubungan dengan mak ayah. Semakin mak kita tua, ayah kita semakin tua, fala taqul lahuma uffin, jangan sebut depan mereka sebut. Wala tanharhuma, jangan kamu tengking mereka dan kamu buat tak peduli terhadap mereka. Saya sebut yang ni punca apa? Punca orang lelaki kita ni, semakin berusia, semakin dia tak jaga mak ayah. Habis dia jaga siapa? Dia jaga hati isteri dia dan anak-anak dia. Yang ni yang paling bahaya dalam hidup. Kalian jangan sibuk nak jaga hati isteri dan anak-anak, sehingga kan kalian mencalarkan hati mak ayah kalian. Jangan begitu kita anak awal, anak lelaki ni.
Orang lelaki dia kena jaga hati mak ayah dia yang lebih utama. Manakala orang perempuan, bila suami kalian ada mak dan ayah, ada mak mertua dan ayah mertua, maknanya mak ayah kalian yang perlu dijaga. Kalian jangan sibuk untuk menekan suami kalian. Jangan pula isteri ni pula dia mula menyibukkan diri dia, sibuk sebut pada suami dia, abang buat pilihan, abang nak jaga mak ayah ke, abang nak jaga kami, anak-anak saya dan anak-anak. Buat pilihan dalam hidup. Kalau ada isteri kalian sebut begitu pada kalian, dia sebut, maksud suruh buat pilihannya apa dia? Ceraikan saya, disebut. Kalian ceraikan isteri kalian. Jangan simpan isteri yang jadi demikian. Isteri yang tak tahu tanggungjawab, dia panggil demikian. Bila dia minta demikian, dalam keadaan di antara mak ayah dan juga yang disebut dengan isteri, mana kena dahului mak ayah dalam hidup. Mak ayah ni dia panggil keutamaan dalam kehidupan kita. Bila seorang pemuda yang datang jumpa dengan Rasulullah, cerita tentang ayah dia suruh ceraikan isteri ni, lalu dia sebut ada Rasulullah, perlukah saya cerai isteri saya ya Rasulullah? Rasulullah kata, ayah kamu tu pintu syurga untuk kami. Kalau kamu tak cerai, kamu tak jumpa pintu syurga tersebut. Nak sebutnya besarnya nilai. Kita manakala orang perempuan, janganlah jadikan dalam hidup kita ni, semakin kita berusia, semakin suami itu jadi takut dengan kita. Jangan jadi demikian. Ini penyakit yang sedang dideritai oleh orang lelaki. Orang lelaki semakin tua dia, semakin takut bini, dia panggil demikian. Semakin tua, semakin takut dengan isteri. Dalam tak sedar tu, dia sebut, bukan takut Ustaz, saya sayang dia sebut. Dia jawab demikian. Kita kata bukan sayang jadi demikian. Sampai mak kita, ayah kita rela kita tipu kerana semata-mata nak jaga isteri. Ini satu kesilapan yang besar dalam hidup kita. Ramai mana orang kita, dia sibuk jaga yang namakan dengan isteri dan anak-anak dia. Dia tipu mak ayah dia. Mak ayah dia sebut pada dia, tak balik ke cuti-cuti ni? Tak boleh balik mak. Kenapa tak balik? Saya banyak kerja, saya begini. Padahal dia dah janji dengan isteri dia dan anak-anak dia nak pergi melancong. Bila cuti, mak dia kata kalau begitu tak apalah, mak tak buat kenduri. Bila dia cuti, dia pergi melancong dengan isteri dan anak-anak dia. Pergi ke Wuhan pula tu, dia panggil. Pergi ke China tak pasal-pasal. Rela dia, mak dia pula ingatkan anak dia memang tak boleh balik cuti. Tengok isteri dia ambil gambar, post dalam Facebook, post dalam Instagram. Mak dia pun ada Instagram juga. Mak dia pun tengok anak lelaki aku nipu aku rupa-rupanya. Dia tipu aku. Anak lelaki sampai hati demikian. Kalian nak jaga hati mak ke nak jaga hati isteri? Dalam hidup isteri ni, kalau sampai peringkat di saat mana dia ada mak ayah, suami ni ada mak ayah, sebut sepanjang masa pada suami kita, abang jaga mak, jaga ayah. Itu yang utama dalam hidup. Anak-anak ni saya tolong urus, abang utamakan yang ni. Abang masuk syurga dengan kami masuk syurga. Kena faham konsep ini dalam hidup kita. Ni tak, isteri makin berusia, semakin lama berumah tangga, semakin tinggi suara dan nada suara depan suami. Jangan tinggikan suara. Saya nak pesan, ibu-ibu, jangan angkat suara depan suami kalian. Kalian angkat suara depan suami kalian, hancur lebur amalan-amalan yang kalian kerjakan. Jangan jadi demikian. Kenapa diam semua? Kena lah tu. Nak sebut orang kita ni. Ni perangai orang Melayu akhir kita ni, suka sangat. Dia tengking-tengking suami dia depan anak-anak. Dia tengking suami depan kawan-kawan. Depan keluarga dia boleh sebut, suami saya tu memang perangai macam tu, dia sebut. Dia nak menghodohkan suami dia. Jangan. Suami kalian tu pintu syurga kalian. Redha suami, masuklah syurga pintu mana yang kita nak. Kalau kita mati di saat mana suami kita terasa hati dengan kita, tertutup pintu syurga Allah untuk kita. Tak ada gunanya sembahyang orang perempuan, tak ada gunanya puasa dia, lekuk dai-dai macam mana sekalipun, rajin macam mana pun, tapi bila dia menyakitkan hati suami, di saat tersebut
dia akan tertutup pintu syurga dia pada dia. Ni akhir-akhir ni suami jadi takut dengan isteri. Takut kerana lama sangat. Kena torture ni, kena torture dia. Suami ni kena torture tau. Jadi dia tak sedar, dia sudah menjadi takut dengan isteri dia. Cuba ibu-ibu malam ni balik ke rumah masing-masing, tanya suami masing-masing, abang ada tak perasaan takut dengan saya? Tanya je soalan tu. Biar suami betul tegang. Suami mesti jawab, ada juga sikit-sikit. Ada juga sikit-sikit. Kenapa dia? Kerana lama dah bebanan ini tertanggung. Orang lelaki ni pula, penyakit dia sebelum kahwin banyak mulut. Lepas kahwin, mulut disimpan dalam hati. Ni penyakit orang lelaki. Dia tak nak bergaduh, dia tak nak berkelahi. Dia simpan dalam hati. Orang perempuan belum kahwin tak ada mulut. Lepas kahwin, mulut simpan kat mulut. Yang menyebab dia nak luruskan rumah tangga dia kan. Dia akan berletih. Dia mula marah, dia mula sibuk tanya. Di saat mana dia mula berletih dan dia sibuk tanya, di situlah dia sedang menyinggung hati suami dia. Yang ni kena faham dalam kehidupan kita. Untuk kita nak selamat dalam hidup kita, jangan sampai peringkat di kalangan kita dah sampai penyakit orang lelaki kita ni jadi penyakit dah dalam hidup. Penyakit takut dengan isteri dia. Apa tu? Isteri dia telefon, dia tengah minum air, jatuh gelas tu. Jatuh gelas, jatuh. Kita tanya kenapa? Isteri saya telefon ustaz. Ya ke isteri telefon? Ya ni ustaz, ni tengok ni. Nama ni, dia pun tunjuk pada kita. Ni nama isteri saya. Dia tulis apa? Langsui dia tulis. Langsui terus dia tulis. Nak sebutnya namanya kahwin. Kita kata jawab. Depan kita tu dia jawab. Dia jawab. Assalamualaikum dia jawab. Isteri tak jawab salam. Terus, kat mana? Katanya isteri. Minum air dengan Ustaz Mat Dasuki. Ustaz Mat Dasuki mana? Tak pernah pun Ustaz minum air dia. Dia boleh sebut demikian. Dia nak sebut bangganya dia boleh bercakap, dia boleh minum dengan Ustaz Ahmad Dasuki. Dia cerita dengan isteri tak percaya. Isteri tak percaya. Mana ada Ustaz Ahmad Dasuki minum air dengan kami? Muka jahat macam tu nak minum air. Dia sebut demikian. Dia pun jawab, tak ada. Lambat lagi kena balik. Dia pun jawab, kejap lagi abang balik. Kejap lagi abang balik. Tak ada. Sekarang juga balik. Dia sebut. Balik dia tengking tu, bergegar handphone. Kena tengking pada isteri. Letak telefon, saya balik dulu saya. Saya balik dulu. Yang balik tu ketua kampung pula tu. Nak sebutnya nakuknya dalam hidup ni, bergegar dalam hidup dia. Ni pun siapa ibu-ibu? Kerana kita sentiasa menekan suami kita. Kita mendidik hati jiwa suami kita, menjadikan ketakutan dalam hidup. Ini jangan jadi demikian. Nak jaga terus amat masuk syurga, tolong jaga hubungan ini. Orang lelaki jaga hubungan dengan mak ayah. Orang perempuan jaga hubungan dengan suami masing-masing. Sentiasa minta maaf lah, minta redha lah suami kita. Minta maaf dengan suami ini satu keutamaan dalam kehidupan seorang isteri. Dua, yang tiga, nak suruh terjaga dan terkawal hati kita, tolong infak di jalan Allah. Infak biar banyak dalam hidup. Jangan simpan harta di dunia, jangan. Saya guna istilah, tolong alih segala aset-aset yang ada di dunia ini ke akhirat Allah sebelum kita masuk dalam kubur seorang-seorang. Sekarang berusahalah ibu-ibu dan ayah-ayah untuk mengalihkan semua aset-aset yang ada oleh kalian. Kereta kita, kasut kita, pakaian kita, harta benda kita, segala apa yang ada ke akhirat Allah. Hantar ke akhirat sekarang. Jangan simpan, jangan harap orang lain tolong hantar lepas pada kita mati. Orang lain tak hantarnya. Orang lain akan berebut untuk menjadi milik dia. Manakala kita, macam mana cara kita nak hantar ke akhirat? Sedekah, wakaf, infak. Sekarang ni tolong buat sekarang. Untuk kita nak selamat masuk dalam syurga Allah. Jangan tunggu saya mati dulu baru saya nak pesan pada anak-anak saya bersedekah. Jangan. Rugi nanti tuan-tuan. Ramai dah orang kita kena. Ramai dah yang kena. Cari harta pandai, alih harta tak pandai. Cari harta tu sampai hujung nyawa. Bila sampai hujung nyawa, dia mati. Di saat mana harta dia menimbun, dia masuk dalam kubur seorang-seorang. Dia tertinggal harta atas dunia.
Harta dia tertinggal atas dunia. Bila dia masuk kubur, dia kena soal terhadap harta yang ditinggalkan di atas dunia. Tak cerdik langsung dalam hidup. Biar cerdik dalam hidup kita ni. Biar kita masuk dalam kubur, harta kita dah berada di akhirat. Kita dah nampak, dah dapat dah. Macam mana cara? Wakaf. Bagi tahu pada anak-anak kita, panggil anak-anak kita. Bila panggil anak-anak kita, kita sebut, bila abah mati, umi mati, meninggal dunia, jangan seorang pun berkelahi anak-anak ini. Abah tak reda kalian berkelahi, adik-beradik. Tak reda. Kita sebut demikian. Sebut awal-awal pada anak-anak kita. Kamu berkelahi, abah tahu dah. Mesti kena harta. Berebut ni, rumah ni. Berebut harta abahan. Berebut harta umi kan. Kamu kalau meninggal dunia, mesti kamu berebut yang ni kan. Kita sebut pada anak-anak kita. Oleh yang demikian, kita sebut pada dia. Oleh yang demikian, abah nak bagi tahu, umi nak bagi tahu. Harta yang ni menjadi milik orang ni. Harta yang ni menjadi milik orang ni. Bagi-bagi terus. Lagipun kita tak guna dah harta-harta tersebut. Pakaian-pakaian kita ni agih-agih. Agih-agih semua. Segala barang kemah kita bagi-bagi semua. Tapuai-tapuai kita tu bagi-bagi semua. Jangan disimpan lagi dah dalam hidup kita. Lagipun kita tak guna dah. Kita dah berusia dah dalam hidup kita. Kalau kita guna pun tak sesuai dah dengan saat kita sekarang. Dengan umur kita sekarang kan. Ibu-ibu yang ada barang kemas. Ibu-ibu pakai barang kemas. Orang senyum ke orang ketawa? Bila kita pakai barang kemas, orang tengok kulit kita berkedut ke tak berkedut? Sesuai ke tak sesuai? Dah tak sesuai dah dengan kita. Kita pakai barang kemas. Ambil je lah barang kemas tu, hantar ke akhirat sekarang. Macam mana nak hantar ke akhirat? Infak bagi pada anak kita. Ni oleh kerana kamu anak yang pandai jaga hati umi. Semenjak daripada kecil, umi nak hebah sekarang. Anak-anak yang lain tolong diam. Anak-anak yang lain jangan sebut tak adil. Bagi pada kakak seorang, bagi pada adik seorang. Jangan tak adil. Kamu tak adil. Kamu yang tak pandai nak jaga hati mak ayah. Jangan pula kita pula. Bila kita boleh tengok terus sekarang. Anak-anak yang lain, kita jadi anak-anak ni, kita kena faham. Oh, kenapa dapat bahagian ni untuk kakak? Kenapa dapat bahagian ni untuk abang? Ataupun dapat bahagian ni untuk kita? Sebab kita tak pandai nak jaga hati mereka. Itu dipanggil hibah. Hibah dibenarkan dalam Islam. Dah bagi-bagi semua, kita sebut rumah ni, kereta tu jangan siapa ambil. Jangan siapa ambil. Kenderaan tu milik abah dan milik umi kamu. Manakala rumah ni milik abah dan milik umi kamu. Nak buat macam mana? Abah nak wakafkan ke surau. Datang ke surau Asyakirin. Bagi tahu pada AJK surau, saya meninggal dunia, isteri saya meninggal dunia, rumah tu, kenderaan tu menjadi milik surau. Menjadi milik surau. Kita sebut demikian. Surau pula ambil kereta tersebut, kenderaan tersebut, kemudian ambil pula yang namakan dengan rumah ni, jual pada orang lain. Ambil duit tersebut. Ambil duit ni, gunakan untuk kerja-kerja agama. Kerja yang lain, jemput ustaz, panggil kuliah, kembangkan lagi, besarkan lagi masjid, kemudian buatkan dengan cara yang baik, susun. Orang yang baru ni pula beli ni, jual bawah parah harga. Bawah parah harga, dan bagi tahu dia, syaratnya kamu kena datang masjid. Kerana tuan dia wakaf untuk masjid. Dan nak suruh lepas pada ni, orang yang beli ni, orang yang sanggup mewakafkan kembali rumah ni untuk masjid pula. Kalau kamu meninggal dunia, wakaf balik pada masjid. Akhirnya ekonomi orang Islam bersekitar dengan orang Islam. Kita masuk dalam kubur, kita jumpa balik rumah kita yang telah kita wakafkan tadi. Jumpa balik kita. Tak percaya, cuba try mati sekali lagi. Nak tahu berjumpa ke tak berjumpa? Jumpa balik kereta kita, kenderaan kita. Saya tengok banyak kenderaan parking tepi jalan. Pemilik tak tahu ke mana dah sekarang. Dan kereta tu dah jadi semak dah. Kerana apa dia? Kerana boleh jadi tuan dia dah mati dah, tak tahu. Tapi tak sempat nak wakafkan. Kalau dia wakafkan, paling-paling tidak dapat 2-3 ribu juga pada surau. Nak sebutnya, surau tolong jual kenderaan tersebut. Jual murah-murah. 1,000, 2,000 ada pada ahli qaryah. Ramai mana orang akan berebut ambil manfaat yang sedemikian rupa. Ni konsep kita yang kita nak suruh kita selamat bila kita boleh kawal hati kita untuk dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat banyak ni 14 malam ni.
Baru yang keempat baru ni. Nak sebutnya, yang keempat, tolong sentiasa minta ampun pada Allah. Dalam hidup kita ni, duduk saja-saja tu, zikir kita, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Ni minta ampun sepanjang masa. Ya Allah, tolong ampunkanlah dosaku yang lepas-lepas, dosa yang akan datang, dosa-dosa yang aku sengaja dan dosa yang tidak sengaja. Minta ampun. Bila kita sentiasa minta ampun, hati kita ni sentiasa jernih. Hati ni sentiasa jernih. Di saat itu kita sentiasa lurus dalam hidup kita. Kerana apa dia? Meminta ampun ini bagaikan membersih hati kita daripada kotoran dosa. Rasulullah ajar pada sahabat-sahabat, apakah kalian bila kalian sentiasa membersihkan tubuh badan kalian, mandi 5 kali sehari, tidak akan bersih pada tubuh badan kalian? Bersih ya Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, demikianlah dengan kamu berwudu. Bila kamu berwudu, kamu sentiasa membersihkan diri kamu untuk kamu dekatkan diri pada Allah. Allah akan bersihkan diri kamu daripada kotoran dosa yang menyebabkan hati kamu terjaga dan terkawal dalam hidup. Saya rasa sekadar inilah, mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah jadikan kelebihan yang banyak dalam hidup kita. Saya sebut secara ringkas saja tajuk yang biasa yang kita kena faham dalam hidup kita untuk kita kawal. Kenapa kena kawal hati kita? Untuk apa kita kawal ini? Dan ke mana sudahnya dan bagaimana cara kita mengawal hati kita ni? Mudah-mudahan semua yang hadir malam ini di kalangan ahli syurga Allah SWT. Allah pilih kita di kalangan orang yang bersih hati, orang yang sentiasa tenang dalam hidup kita, dalam mentaati perintah Allah SWT. Terima kasih di atas kesempatan yang telah tuan-tuan jemput. Saya ingat 3 kali dah saya datang di surau ni, dan bulan Ramadan sekali dulu, kemudian lepas tu aku kuliah baru-baru ni sekali, dan ni yang kali yang ketiga dah. Walaupun pengurusi sebut baru 2 kali, pengurusi tak ingat, saya ingat. Nak sebut dah 3 kali dah saya datang di tempat tuan-tuan ini. Mudah-mudahan Allah jadikan semua penduduk kawasan ini di kalangan ahli syurga Allah, dan kita dapat sentiasa bertemu dalam syurga nanti. Saat mana kita berada dalam syurga nanti, saling berdoa supaya saling tarik-menarik di kalangan kita untuk masuk dalam syurga Allah. Ini kepentingan untuk kita hadir dalam majlis ilmu. Biarlah malaikat-malaikat kenal diri kita, jangan syaitan kenal diri kita, jangan. Tetapi malaikat sentiasa berebut untuk tarik diri kita menjadi hamba Allah yang saleh. Syukurlah pada Allah di atas nikmat ini. Terima kasih di atas jemputan ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, sebelum saya serah, sekali lagi kita baca doa ni. Kat luar nanti ada kitab yang saya karang ni, persiapan menjelang kematian. Saya pernah ijazahkan doa dalam kitab ini pada tuan-tuan di sini. Kemudian dalam ni ada doa bila kita dekat nak mati, kita nak baca apa dia. Kemudian dalam PKP baru ni saya sempat karang kitab ni. Kitab ni bagaimana untuk kita mati jadi husnul khatimah. Mati kita jadi husnul khatimah pada diri kita ni sendiri. Kemudian saya karang kitab ni saat dipanggil menghadap, macam mana suasana bila kita dekat nak mati. Kemudian dalam banyak-banyak kitab yang saya karang lagi, kitab ni syurga ganjaran terindah. Ni di antara kitab-kitab karangan saya dan sahabat-sahabat susun balik. Dalam kesibukan kita mengajar dan sebagainya, saya tulis, susun balik kitab-kitab sebegini. Di antara kitab yang saya tulis, kemudian saya paling suka baca, ni kitab ni, Syurga Ganjaran Terindah. Kalau tuan-tuan rajin, tuan-tuan ada ustaz-ustaz kat sini, malam-malam buat kuliah, kitab-kitab sebegini. Saya karang kitab Malam Pertama di Barzah, Khabar daripada Barzah, Nota Ajal Mukmin. Saya karang beberapa buah kitab cerita tentang mengisi suasana dalam kubur. Setakat ni tak ada lagi lah kitab orang Melayu kita ni yang tulis tentang bab-bab sebegini. Kecuali kitab yang saya susun ni lah. Saya cari kitab, memang tak ada. Adalah daripada kitab Arab ada, kitab terjemahan Indonesia ada. Tapi daripada orang Melayu Islam kita di Malaysia ni, di antaranya saya di antara penulis yang pertama yang tulis cerita tentang mengisi suasana barzah, perjalanan ke barzah dan sebagainya. Sementara saya ada ni, tuan-tuan ambillah kesempatan untuk sama-sama mengajar
ajar tuan-tuan baca pada anak-anak. Bila dekat nak tidur, tuan-tuan tak payahlah baca WhatsApp, bacalah kitab macam ni. Tuan-tuan baca kitab-kitab begini, kemudian ajar pada keluarga kita. Akhirnya kita rasa nikmat yang amat sangat. Saya karang kitab ni tuan-tuan kerana saya bangunkan sekolah tahfiz di belakang saya ni. Saya bangunkan anak-anak yatim, orang miskin. Saya jadikan anak-anak tersebut jadi anak-anak angkat saya. Saya bangunkan di Shah Alam, saya bangunkan di Jelantuk Pahang, saya bangunkan juga di Kelantan, saya bangunkan juga di Pulau Langkawi. Kalau tuan-tuan ada kelapangan, saya jemputlah pergi ke Pulau Langkawi. Tak payah tengok burung helang je. Datang tengok sekolah saya, datang ziarah. Anggap sekolah saya tu sekolah tuan-tuan lah. Kita sama-sama bangunkan infak. Daripada sahabat-sahabat, saya bangunkan jalan dekat dengan kabel car. Kalau tuan-tuan pergi dekat kabel car tu, ada sekolah saya dekat sekolah di kampung Darul Hijrah, yang dipanggil Kubang Badak, di kawasan kampung Kubang Badak tu. Saya bangunkan Ma'had Tahfiz di tepi sungai yang cantik, di antara Gunung Mak Cincang dengan Gunung Raya. Tengah-tengah tu sekolah saya. Saya bangunkan demikian. Dan saya yang terbaru, saya bangunkan di Telemong, Kuala Terengganu, di mana ada seorang hamba Allah. Dia wakafkan tanah seluas 8,5 ekar tanah tersebut untuk saya bangunkan Ma'had Tahfiz. Saya bangunkan tang tadi mesyuarat untuk nak siapkan masjid di tempat tersebut, insya-Allah. Kalau tuan-tuan ada kelapangan, satu rahmatlah untuk diri kita demikian. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada kelapangan, tuan-tuan ambil pamphlet ni kejap lagi. Tuan-tuan ambil pamphlet ni, ada sekolah, ada nombor akaun sekolah. Tuan-tuan pergi je mana-mana bank, diri depan mission bank tu, semayang sunat istikharah dulu. Nak infak ke tak infak, nak derma ke tak derma. Saya di selatan Thailand, saya tolong. Saya pergi ke selatan Thailand, ada anak-anak yatim piatu, bapa mereka ditembak mati. Saya ambil anak-anak yatim tersebut, saya bela mereka tersebut. Daripada pelajarnya 22 orang, sekarang ada lebih kurang 600 lebih pelajar yang menghafal Quran. Macam mana cara saya buat nak suruh tanggung mereka ni? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu tu mereka bangun tahajud malam-malam, mereka berdoa pada Allah. Kemudian mereka hantar madu tu ke Shah Alam. Saya gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Minum tu muntah, keluar benda yang pelik-pelik tu badan. Tempat kita ni kuat ilmu sihir. Orang sihir melalui SMS, sihir melalui WhatsApp. Sekarang maknanya jin-jin pun ICT juga zaman kita. Mereka memanfaatkan benda-benda yang demikian. Saya ni buka pusat rawatan Islam di Seksyen 8 Shah Alam. Saya beli bangunan, kemudian saya wakafkan tempat rawatan Islam. Setakat ni, kalau tuan-tuan ada masalah sihir dan sebagainya, tuan-tuan dijemput datang. Cuma je, tak ada bayaran apa-apa pun. Saya nak suruh orang kita jangan syirik pada Allah. Orang kita ni ramai sangat kena gangguan dalam hidup mereka. Kena sihir, kena gangguan, kena macam-macam gaya. Ada yang datang tu mengadu, Ustaz, malam-malam mimpi air banyak, mimpi menyusu bayi, mimpi rumah lama, gigi ni bunyi kak malam-malam. Apa ni Ustaz? Saya jawab, ni gangguan saka, saya sebut demikian. Saka ni masalah. Tapi kalau kena gangguan pusaka, tak masalah langsung. Yang tu senyum-senyum je kita. Kena gangguan saka ni, ramai orang kita ni masalah. Saya ambil minyak zaitun dan habatus sauda, saya bentukkan bentuk lotion begini. Tuan-tuan sapu je, malam-malam sapu kat belakang. Selawat pada Rasulullah. Sapu sikit-sikit je kat sendi-sendi. Mudah-mudahan dia akan keluar sikit demi sedikit waktu mana kita tidur malam. Cubalah buat amalan. Ramai dah yang buat amalan. Ada yang kebas-kebas kaki dia tu, disapu je dekat kaki dan tangan. InsyaAllah mudah-mudahan hilang penyakit-penyakit yang derita tersebut. Ini mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan pada kita. Semua tu ada kat luar nantilah, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.